Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada semua murid-murid ke perkongsian wakaf ilmu fasa 2 tahun 2020. Hari ini teacher akan mengajar subjek matematik tajuk purata dalam kertas 1. Teacher Zulianis binti Alias mengajar di Sekolah Kebangsaan Teluk Malik. Pagi ini program perkongsian wakaf ilmu ini merupakan anjuran Majlis Guru Cemerlang Kubang Pasu dengan kerjasama Pendidikan Daerah Kubang Pasu. Apa khabar dan harap semua dah bersarapan pagi. Okey, untuk seterusnya teacher ingin terangkan istilah purata. Purata sama dengan min, okey, dan juga min sama dengan purata. Dalam peperiksaan ada yang menyoal tentang purata ataupun min. Okey, teacher keluarkan satu formula berkaitan purata ni, iaitu pujuk. Okey, senang kan? Semua mengajuk, pujuk, mak pujuk, adik pujuk kan? Okey, yang ini purata, pujuk merupakan datang daripada perkataan purata sama dengan jumlah, scale, kuantiti atau bilangan. Okey, dalam tajuk purata ni juga ada lagi dua formula yang perlu kamu ingat, iaitu untuk mencari bilangan sama dengan jumlah, bahagi dengan purata atau min. Nak mencari jumlah sama dengan purata darab dengan bilangan. Okey, ingatlah dalam tajuk purata ada tiga formula yang perlu kamu ingat. Okay, tak perlu ingat tajuk formula pujuk saja kamu dah boleh keluarkan lagi dua formula. Okay, dua lagi formula tu. Seterusnya teacher nak bagi tip lah. Untuk kertas satu ni semua tahu soalan objektif, 40 soalan objektif iaitu beraneka pilihan A, B, C dan D. Okay, setiap soalan kamu kena bahagikan masa selama untuk satu soalan tu 1 minit 30 saat. Jadi kalau soalan yang mudah tu kamu boleh cepat jawab dan nanti di hujung tu kamu boleh semaklah jawapan tu. Okay, soalan pertama ni, jadual 1 menunjukkan harga kereta terpakai di sebuah kedai. Okay, kereta terpakai. Pernah pergi kedai kereta terpakai kan? Ada banyak jenis kereta. Kereta A berharga RM50,000, kereta B 20% lebih daripada kereta A, kereta C 1/2 daripada kereta A dan kereta D sama dengan kereta B. Okey. Di sini maklumat yang perlu kamu lihat ialah yang ini. Okey, yang ini lah. Kamu kena ambil 20% lebih daripada kereta A, 1/2 daripada kereta A dan kereta D sama dengan kereta B. Okey. Maklumat tambahan ni perlu kamu fahamkan apa dia, daripada perkataan daripada tu apa, lebih daripada tu apa makna dia. Okay, jom kita tengok nak pesan macam mana ni. Okay, 20% tukar kepada bentuk pecahan. Jadi 20/100 darab 50,000. Okay, kalau kamu tengok sini, sifar potong dengan sifar. Okay. Sifar satu lagi, potong lagi. Okay. Yang tinggal 20 darab 500. Kamu akan dapat 10,000. Tambahkan dengan harga kereta A 50,000, jadi kereta B bahagian 60,000 sahaja. Manakala kereta C 1/2 atau setengah daripada kereta A, iaitu 50,000 bahagi 2. Kamu akan dapat 25,000. Untuk kereta D sama dengan kereta B. Bila sama dengan B 60, kereta D pun 60. Jadi kamu tambahkan ya, tadi kita dah kata pujuk jumlah bahagi dengan kuantiti. Jadi total dia 195,000 bahagi 4. Jadi dapatlah purata untuk keempat kereta ni adalah 48,750. Okey. Kita tengok pula soalan yang kedua. Soalan yang kedua ni tentang ketinggian azuan.
Okey, Azwan ni tinggi dia 165 cm. Tingginya adalah 10 cm lebih tinggi daripada adiknya. Bermakna adiknya lebih rendah dari Azwan. Tinggi bapanya adalah 7 cm lebih tinggi daripada Azwan. Okey, macam mana nak selesaikan, nak cari tinggi? Hitung purata tinggi mereka. Azwan kita dah tahu dah 165. Kita nak cari tinggi adik. Tinggi adik rendah sikit kan, dia rendah 10 cm. Tolakkan dengan 165, ketinggian adik 155 cm. Tinggi bapa Azwan 165 cm tambah 7 cm dapatlah 172 dan Azwan 165 cm. Jadi untuk dapatkan ketinggian ketiga-tiga mereka, kita kena tambahkan jumlah kan. Okey, dah dapat 492 bahagi dengan 3 orang ni. Jadi purata dia, tadi purata pujuk, jumlah bahagi dengan kuantiti. Dapatlah 164 cm. Okey, jawapannya C. Okey, contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga ni ada sikit kelainan dengan soalan nombor 1 dan juga soalan nombor 2. Okay, apa dia kelainan tu? Diberi senarai nombor 588, 562, 577, 586 dan P tak diketahui. Okey, hitung nombor P dalam senarai nombor di atas jika purata bagi 5 nombor di atas ialah 577. Okey, ingat purata dah ada orang ni, dah ada orang. Jadi kamu tak boleh gunakan formula pujuk dah sebab dah bagi purata. Jadi kamu kena gunakan formula jumlah sama dengan purata darab kuantiti. Okay, kita cari jumlah dulu. 577 darab dengan 5. Macam mana kita boleh dapat 5 ni? Sebab dia ada 5 nombor kan. Jadi dia bagi 5 nombor ni. Jadi darab 5, kamu dapatlah dia punya jumlah 2885. Okey, nak mencari nilai P, kamu tambahkan 588 tambah 562 tambah 573 tambah 586 dan kamu akan dapat 2313. Untuk mencari nilai P, kamu bezakan jumlah tolak 4 nombor tadi dan kamu akan dapat nilai P 572. Ataupun satu lagi cara, kamu boleh gunakan 2885 ni, kamu tolak dengan 588. Okey, kamu dapat jumlah dia, baki dia, kamu tolak lagi dengan 562. Sampailah nombor yang keempat dan nombor yang kelima itu ada baki dia adalah nombor nilai P. Tapi yang ni kena hati-hati ya sebab operasi tolak. Mengikut semula ni takut ada kesilapan. Okey, soalan yang keempat. Purata bagi senarai 8 nombor bertukar dari 24 menjadi 25 apabila satu lagi nombor ditambah. Okey, ada perkataan satu lagi nombor ditambah ke dalam senarai tersebut. Cari nilai baru yang ditambah itu. Jadi bila ditambah 8 nombor asal 8 tambah 1, kamu akan dapat 9. Okay, kita tengok macam mana penyelesaian dia. Nombor asal 8, purata asal 24. Jadi bila purata dah ada, kamu kena cari jumlah kan. Okey, 24 darab 8 tambah dengan 192. Okey, nombor yang baru 9, purata asal 25 dan jumlah 275. Okey, ini bezakan. Yang ni kamu tengok yang ni. Bezakan antara nilai asal dan nilai baru. Jadi tolak. Kamu nak cari nilai baru tu 225 tolak 192 sama dengan 33. Okey, contoh yang kelima.
Okay, ni teacher ambil dari soalan UPSR 2018 tentang piktograf lah, tajuk piktograf. Menunjukkan bilangan buku yang dibaca oleh beberapa orang murid. Bilangan buku yang dibaca oleh Kenny tidak ditunjukkan. Okey. Okay, kita tengok sini Nobly 3. Ini ada 3. Kita tengok apa maklumat lagi. Okay, dia bagi 3. Ni ada 3 buah. Ni ada 2 buah. Ini ada 3 buah. Tapi bukan bermakna ini buku yang dibaca. Tengok, lihat pada petunjuk untuk simbol. Apa dia? Okey, satu buah buku mewakili 3 buah buku. Satu buku ni mewakili 3. Okey, min bilangan buku yang dibaca oleh murid-murid itu ialah 9. Berapakah simbol buku yang perlu dilukis bagi mewakili bilangan buku yang dibaca oleh Kenny? Okay, jumlah. Nak cari jumlah 9 darab 4 sama dengan 36. Jadi 3 darab 3 9. 2 darab 3 6. 3 darab 3 9. Dan jumlah buku yang dibaca oleh mereka 24. Dan bilangan buku yang dibaca oleh Kenny 12. Ingat lah yang ni 12 ni kena bahagi 3. Sebab kita nak lukis bilangan buku. Okey, dapat 4. Ataupun boleh lagi satu cara, kamu ambil 3 tambah dengan 2 tambah dengan 3. Kan? Dapat 8. Okey, 8 darab dengan 3. 24. Pun boleh juga. Okey. Okey, seterusnya soalan nombor 6. Contoh UPSR 2017 nombor 25. Darjah 4 menunjukkan isi padu air dalam baldi S, T dan U. Okey, baldi S 2,3/4 liter, baldi T 3,05 liter dan baldi U 800 ml. Okey, di sini yang kamu kena lihat ialah unit dia tak sama. Okay, kamu kena buat pertukaran unit ke mililiter. Hitung min isi padu dalam mililiter air di dalam baldi itu. Jadi, kamu kena ingat balik pertukaran unit liter kepada mililiter. 1 liter sama dengan 1000 ml kan. Okey, darabkan. Dan mililiter ke liter kena bahagi. Okey, jadi untuk mencari baldi S, kamu 2/3/4 darab dengan 1000. Jadi teacher lebih suka bila kamu gunakan 2, ini 2, darab dengan 1000. Okay, tak payah tukarkan ni kepada pecahan, tak wajar. Jadi nanti lebih banyak nombor kamu. Dan kamu ambil pecahan ni darab dengan 1000, iaitu 750. Tambahkan balik dengan 2. Okay, jadi dapat 2750. Had tu untuk baldi S. Untuk baldi T pula, okey, sama ada kamu salin je nombor tu 3.05 darab 1000 ni salin sifar 3 kat belakang. Dan letakkan 2 titik perpuluhan sebab di sini ada 2 titik perpuluhan kan. Ataupun satu lagi cara kamu boleh yang ni kamu potonglah dia sebab sifar belakang titik perpuluhan tak ada nilai. Ataupun boleh gunakan kaedah yang ni macam ulat beluncas ni. Okay, dan kamu akan dapat 3 sifar 5 sifar mililiter. Ni pertukaran unit ya. Kemudian kamu nak cari purata, tambahkan ketiga-tiga baldi tu. 2350 tambah 3050 tambah 800 bahagi dengan 3. So kamu akan dapat 2200. Okey, untuk soalan UPSR contoh 7 ni. Soalan yang ke-7. UPSR 2017. Nombor 35 soalan ni. Okey, darjah 1 menunjukkan ketinggian sujata pada suatu alat pengukur. Okey, ketinggian sujata ni kamu tak perasanlah sebab dia kelabu sikit. Okey, tapi teacher akan bantu kamu untuk cari ketinggian sujata. Okey, kalau dalam skala ni dia 0 hingga 140.
Okay, 140. Sifar sekilo 20, 30, 40, 50, 60 sampai 140. Okey, ketinggian bela kurang 22 cm daripada ketinggian sujata. Ketinggian Agnes adalah mean bagi ketinggian sujata dan bela. Jadi ni ya, kat sini ada 3 orang. Satu untuk kamu kena cari ketinggian sujata, ketinggian bela dan soalan dia ialah hitung ketinggian Agnes. Langkah pertama, okay, kamu tengok. Okay, tadi teacher dah kata nak cari ketinggian sujata dulu. 1 meter sama dengan 100 cm. Jadi ketinggian sujata ni antara 130 ni hingga 140. Jadi antara 130 ke 140 tu ada 5 sengatan. Jadi macam mana nak cari satu sengatan? Ambil 140 tu yang akhir tolak dengan 130. Okey, kamu akan dapat 10 kan? Okey. 10 ni kamu bahagi dengan 5 sengatan. Kamu akan dapat 2 cm. Jadi ketinggian sujata tu berada pada sengatan yang keempat. Jadi 2 darab 4 sama dengan 8. Okey, cari balik ketinggian sujata tambah dengan 130. Dapatlah 138. Kemudian kamu cari ketinggian bela. Ketinggian bela ni kurang 22 cm. Jadi maksudnya bela ni rendah sikit lah daripada sujata. Jadi kamu ambil 138 tolak 22 sama dengan 116. Okey, kamu dapat. Dan ketinggian Agnes ni merupakan mean. Okey, mean iaitu ketinggian sujata tambah dengan ketinggian bela sama dengan, okey, kamu tambahkan dapat 127. Okey, baik. Habis dah yang ni untuk soalan sepantas kilat. Okey, yang ni sediakan untuk kamu sama ada kamu boleh jawab pantas atau tak nah. Yang ni nak uji kefahaman kamu untuk topik merata ni. Okey, cuba jawab. Kertas percubaan UPSR 2019 Negeri Pulau Pinang nombor 25. Okey, ni soalan dia. Min bagi 8, 17, 8, 25, 46, W 32 ialah 22. Apakah nilai bagi W? Okey, bagaimana nak cari nilai min? Okey, balik kepada tadi. Min dah maksudnya pujuk kan? Pujuk. Jadi bila nak cari nilai min, okey, kamu kena tambahkan. Okey, jawapan dia 18. Macam mana nak dapat 18? Okey, pertamanya kamu ambil 22 darab dengan 7 sama dengan 154. Okey, kemudian kamu tolakkan nombor-nombor yang ada ni atau boleh tambah 8 tambah 17 tambah 8 tambah 25 tambah 46 tambah 32. Okey, tolakkan nilai ni dan kamu akan dapat baki dia. Okey, soalan yang kedua. Okey, 18. Soalan yang kedua teacher bagi 1 minit untuk kamu jawab soalan ni. Okey, percubaan UPSR 2018 Negeri Melaka. Okey, soalan dia yang tadi kamu nak mencari min. Kan? Kamu nak mencari yang tadi min kamu dah min dah bagi kan? Okey, yang ini hitung min dalam gram. Ya, dalam gram 2/5 kilogram, 1/2 kilogram, 640 gram dan 2012 gram. Okey, cuba buat dalam masa 1 minit. Okey, baik. Untuk mencari min ni, kamu tengok dia ada unit yang berbeza-beza. Okay, unit yang tak sama. Okay, 2/5 kilogram, 1 kilogram, 640 gram dengan 2012 gram. Jadi yang kilogram ni, kamu kena ubah. Kamu tukar. 2/5 darab dengan 1000
Okay, kamu darab dengan 1000. Yang ni biasa dah pecahan ni. Kamu akan dapat 400. Okey. 1.2 kilogram darab dengan 1000. Kamu akan dapat, gerakkan titik puluhan, 1200. Tambahkan lagi 640. Tambah lagi dengan 2012. Okey, kamu cari jumlah dia. Okay, bila dah dapat jumlah tu, kamu kena bahagi dengan 4 sebab ada 4 nombor. So, jawapan kamu akan dapat 1063. Okey, baik. Untuk dengan tu, teacher harap sangat apa yang teacher kongsikan untuk hari ni dapatlah kamu praktikkan ya, di mana tajuk purata mudah, taklah susah mana. Kamu boleh applykan tajuk formula pujuk tadi. Okey, teacher harap sangat kamu seronok walaupun di musim PKP ni, dan terima kasih kerana luangkan masa bersama dengan teacher. Good luck untuk UPSR. Dan satu lagi, kamu boleh join Telegram Matematik PPDKP. Dengan itu, teacher harap kamu stay in, stay safe dan teruskan dengan belajar secara online. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.